Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhammad Amir Haziq bin Muhammad Alias, nombor metrik 060759. Baiklah, hari ini saya nak menceritakan tentang konsep asas talfiq. Definisi talfiq secara bahasa iaitu masdar daripada lafaqa atau yulfiqu. Manakala dari segi istilahnya bermaksud mencampur adukkan pelbagai pandangan atau mazhab dalam suatu ibadat. Mana kata berpindah mazhab kerana mencari yang paling mudah dan ringan dengan niat bukan meremehkan agama, cuma bertujuan mencari keringanan untuk ibadah dalam tujuan syariat lah. Hukum talfiq pula, dalam masalah talfiq terdapat dua hukum, dua pandangan. Pandangan yang pertama membenarkan talfiq secara mutlak. Ini adalah pandangan sebahagian besar ulama salaf termasuk Imam Syafi'i dan Imam Iz Abdus Salam yang digelar Sultan Ulama. Dan yang kedua, mengharamkan talfiq. Ini adalah pandangan sebahagian kecil ulama mazhab Hanafi. Pandangan yang rajih menurut pandangan adalah pandangan Dr. Wabah Zuhaili dalam kitab Usul Fiqh yang dibenarkan menurut syarat dan terdapat keperluan dan maslahah. Juga didefinisikan sebagai pengenalan ke satu keputusan fiqh dengan mengatakan lebih dari satu mazhab dalam bab yang terpisah. Dalam bab yang terpisah lah. Maknanya mencampur adukkan dengan pandangan-pandangan yang berbeza. Baiklah, untuk konsep tatabuk uruf khas pula, tatabuk rukhas bermaksud pandangan-pandangan yang paling mudah dan ringan dalam suatu permasalahan. Dan hukum tatabuk rukhas ni sebagian ulama membenarkannya kerana tidak ada dalil larangan serta Islam tu memang mengkedaki yang mudah. Jadi perbandingan antara talfiq dan tatabuk rukhas ni berdasarkan kepada niat sahaja atau tujuan orang yang bertaklid dan orang yang bertatabuk, yang orang yang berikutlah. Manakala tatabuk rukhas adalah bertujuan mencari yang paling mudah dengan mengikut hawa nafsu dan niat mempelajari agama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Izzat 0600899. Khilaf ulama dalam tajuk ini adalah berdasarkan hukum talfiq mujtahid dan talfiq muqallid. Seperti yang telah diterangkan mengenai keduanya sebelum ini, bahawa secara ringkasnya talfiq mujtahid adalah di mana para mujtahid berijtihad akan sesuatu isu itu dengan menghimpunkan dua pendapat ahli mujtahid yang lain sebelumnya kepada suatu pendapat yang baru, atau dinamakan sebagai ihdasa al-qaul ats-tsalis. Dalam hal ini berlakunya khilaf di sisi ulama. Yang pertama mengenai khilaf tersebut adalah menurut majoriti ulama bahawa ihdas wa al-qaul ats-tsalis itu tidak dibenarkan sama sekali. Yang keduanya, pendapat yang kedua adalah menurut sebahagian ulama adalah diharuskan ihdas al-qaul ats-tsalis itu. Pendapat yang ketiganya adalah menurut sebahagian ulama lagi diharuskan dengan syarat tidak menghilangkan apa yang telah disepakati oleh kedua pendapat sebelumnya. Oleh itu, yang rajihnya dalam hal ini adalah pendapat bahawa ihdasu al-qaul ats-tsalis adalah dibenarkan selagi hal itu tidak bertentangan dari segi nas ataupun ijma'. Khususnya mengenai talfiq muqallid, secara ringkasnya di mana para muqallid ini bertalfiq antara dua pendapat dari para mujtahid yang lain tanpa pertimbangan dari keduanya. Dalam hal ini berlakunya khilaf mengenai hukumnya berdasarkan dua pendapat. Pendapat pertama menurut jumhur ulama bahawa ada dia sama sekali bertalfiq muqallid itu. Pendapat keduanya menurut sebahagian ulama diharuskan bertalfiq muqallid dengan beberapa syarat, antaranya ketika darurat atau berkeperluan sahaja, atau ketika talfiq itu tidak bertentangan dengan ijma' dan seumpamanya, dan syarat-syarat yang lain seumpamanya. Oleh itu, yang rajih dalam hal ini adalah pendapat pertama, iaitu para muqallid tidak dibenarkan bertalfiq di antara pendapat ulama. Bahkan mereka, para muqallid itu diwajibkan untuk bertanya kepada ahli-ahli ilmu tersebut mengenai mana-mana isu yang khilaf. Bahkan
perlu mengikuti pendapat-pendapat ahli ilmu itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasrul Hakim bin Muhammad Nizam, nombor matrik 060741. Seterusnya untuk al-mislu ala istidamah, contoh penggunaan dalam kitab. Yang pertama adalah contoh untuk tatabu' rukhsah, yakni taklid untuk hawa nafsu, iaitu berkaitan dengan permasalahan wuduk, iaitu apabila seseorang ini mengambil wuduk mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, iaitu melakukan sebahagian melakukan ataupun membasuh sebahagian kepala sahaja. Kemudian dalam keadaan wuduk tu dia ada menyentuh kulit wanita yang ajnabi, yang ini bukan mahramnya. Kemudian dia terus melakukan solat tanpa berwuduk kembali dengan alasan yang dikatakan dia telah mengikut mazhab Imam Hanafi yang menyatakan menyentuh wanita ajnabi itu tidak macam wuduk. Di sini telah berlaku talfiq, namun talfiq di sini digabungkan mengikut hawa nafsunya. Apabila gabungan antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam masalah ini, maka keluar satu pendapat yang mengatakan bahawasanya kedua-duanya tidak mengakui hukum sah pada wuduk tersebut, kerana pada pandangan Imam Syafi'i wuduk tersebut telah batal sewaktu dia telah menyentuh wanita ajnabi tersebut. Pada pandangan Imam Hanafi pula wuduk dia sudah tidak sah daripada awal lagi, kerana dia hanya menyapu sebahagian kepala sahaja. Contoh yang kedua pula untuk bahagian talfiq, iaitu dalam bab ibadah haji. Ibadah haji kita pada hari ini yang dapat kita tahu telah berlaku banyak penggabungan antara mazhab. Contohnya sewaktu tinggal di Mudalifah sepanjang perjalanan haji tersebut, iaitu adalah menurut pandangan mazhab Maliki. Lepas tu kaedah mengelilingi Kaabah ataupun melakukan tawaf itu adalah menurut mazhab Imam Syafi'i. Perkara ini telah disepakati oleh para ulama kerana dia menyatukan satu ibadah yang mana lebih kompleks ataupun kita kata lebih lengkap apabila digabungkan tersebut. Contoh yang ketiga ialah hukum wuduk apabila berlakunya persentuhan antara lelaki sewaktu tawaf. Kalau kita ikut pada masalah ini, mazhab Syafi'i kata bersentuhan antara lelaki yang bukan mahram boleh membatalkan wuduk. Namun dalam semasa tawaf, yang kita tahu manusia bercampur aduk antara lelaki dan perempuan. Jadi kemungkinan untuk batal wuduk tu adalah sangat besar. Jadi dalam keadaan ini para ulama telah memfatwakan bahawasanya keadaan ini kita boleh mengikut mazhab Hambali, iaitu yang mana berpendapat tidak batal wuduk apabila bersentuhan antara lelaki dan wanita tanpa sebarang hawa nafsu. Jadi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Aman Akmal bin Ismail, nombor matrik 060878. Okay, jadi seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan dua isu kontemporari yang berkaitan dengan isu talfiq dan juga isu tatabu' rukhsi. Okay, jadi kita mulakan dengan isu talfiq dulu, iaitu isu pembelian emas secara atas talian. Okay, jadi bila disebut emas kat sini, maka kita faham yang mana emas ni merupakan salah satu daripada barang-barang ribawi. Okay, jadi riba kat sini merujuk kepada lebihan, pertambahan dan juga perkembangan. Okay, jadi selain daripada emas, antara contoh lain barang ribawi termasuklah juga perak, gandum, barli, tamar dan juga garam. Okay, jadi barang ribawi ni juga terdiri daripada beberapa syarat sah. Okay, jadi antara salah satu syarat sah bagi barang ribawi ni ialah mesti berbeza jenis tapi sama ilahnya. Okay, jadi untuk syarat sah ni dia terbahagi kepada dua syarat pula. Okay, syarat pertama, akad tersebut mestilah tunai dan serta-merta, dan yang keduanya, penerimaan barang tersebut mestilah berlaku di tempat memeterainya akad tersebut. Oleh itu, jika kita berpegang dengan pendapat mazhab Syafi'i, pembelian emas secara atas talian ni tak boleh berlaku pun sama sekali. Sebabnya, emas yang diterima tadi berlaku bukan pada waktu dan tempat termeterainya akad tadi. Tapi, disebabkan kepada talfiq tadi, okay, kita ambil pandangan mazhab Hanafi, boleh beli emas secara atas talian dengan ditambah dua lagi syarat lain, iaitu yang pertamanya,
kedua-dua pihak mesti bersetuju dengan tarikh penerimaan emas. Dan yang keduanya, wakil yang menyampaikan mesti dah dipersetujui dan juga dipercayai oleh kedua-dua pihak. Okey, untuk isu tatabuk rukhasi pula, kita ambil isu keadaan solat orang yang berjabirah ataupun dengan maksud orang yang berbalut. Jadi persoalan dia sama ada wajib qada ataupun tidak. Dalam mazhab Syafi'i, ia terbagi kepada dua pecahan keadaan. Jadi 3 keadaan yang wajib ulang solat dan 2 keadaan yang tak wajib ulang solat. Jadi untuk meringkaskan perbahasan, saya hanya akan menceritakan berkenaan dengan 2 keadaan yang tak wajib ulang solat. Jadi selain daripada 2 keadaan ni, maka wajib untuk ulang solat. Jadi untuk keadaan yang tak wajib qada ni, dia terbagi kepada 2 keadaan. Jadi kita cerita keadaan yang pertama dulu. Untuk keadaan pertama, dia terbagi kepada 4 syarat. Syarat pertama, jabirah bukan pada anggota tayamum. Yang kedua, jabirah pada anggota wuduk. Yang ketiga, jabirah tidak melibatkan sebarang anggota yang baik. Maksudnya, jabirah tersebut hanya diletakkan pada anggota yang sakit je. Dan yang keempat, tidak kira sama ada jabirah itu dibalut dalam keadaan suci ataupun berhadas. Maksudnya, jabirah tu diletakkan, tak kisah sama ada diletakkan waktu dia sedang berwuduk ataupun tak. Jadi, kalau cukup 4 syarat ni untuk keadaan yang pertama, maka dia tak wajib untuk ulang solat. Tapi kena faham dulu, sebab apa ada ulang dan tak ulang solat ni. Jadi sebabnya, dia tak dia solat dalam keadaan dia bertayamum dan bukannya dalam keadaan dia berwuduk. Jadi, kalau dia dah sihat nanti dan dia cukup 4 syarat untuk keadaan yang pertama ni, maka dia tak perlu untuk qada solat balik walaupun dia sedang bertayamum. Sebabnya, hukum asal tayamum, siapa yang bertayamum untuk mengerjakan ibadah yang wajib, contohnya solat. Jadi, bila dia dah sihat nanti, maka dia wajib qada solat tu balik. Untuk keadaan yang kedua pula, sama je macam keadaan yang pertama tadi, cumanya dia ada perbezaan pada syarat yang ketiga dan juga syarat yang keempat. Jadi syarat yang ketiga, melibatkan anggota yang baik, iaitu sekadar yang dikehendaki. Dan syarat yang keempat pula, jabirah tadi dibalut dalam keadaan bersuci. Maksudnya, dia dah berwuduk, baru dia letak ataupun barulah dia balut jabirah tersebut. Jadi, selain daripada 2 keadaan yang saya sebutkan tadi, maka orang tersebut perlu ataupun wajib qada balik solat dia. Jadinya, tatabuk rukhasinya kat sini, apabila adanya segelintir masyarakat yang berpegang dengan mazhab Maliki dalam isu ini saja, dengan tujuan untuk mereka bermudah-mudah dalam urusan qada solat ni, yang mana sebelumnya mereka bersuci dan bertayamum. Sebabnya, dalam mazhab Maliki ni, tak ditetapkan pun keadaan-keadaan yang mana ditetapkan dalam pandangan mazhab Syafi'i. Wallahualam.